kita nak berbincangkan mengenai anxiety disorder. Pernah Mesti orang tak pelik. sebenarnya dengar anxiety disorder ni? Biasa dengar kan? Biasa dengar. Tapi mesti pelik. Kenapa ada tiba-tiba ada teddy bear, ada bunga, ada macam bear kat depan ni. Ini adalah salah satu terapi juga. Betul. Yang akan Untuk membantu pesakit-pesakit anxiety disorder ni kan. Dan memang kita kira kalau anxiety disorder ni, bila saya baca dengan sedikit berlaku bila mana kebimbangan menjadi begitu teruk, maknanya dia sentiasa risau, anxiety lah, dan berpanjangan sehingga ianya mula mengganggu kebolehan untuk mengendalikan aktiviti seharian. Ada sesetengahnya sampai memang tak boleh nak bekerja pun. betul. Dan hari ini kita akan bersembang ataupun diskusi dengan lebih mendalam mengenai anxiety disorder bersama tetamu kita hari ini. Yang di sebelah saya ialah Encik Muhammad Firdaus Muhammad Bajrul Hisamuddin, betul ya? Dulu seorang pesakit anxiety disorder. Okey, sekarang dah kembali normal. Sekarang Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita akan kongsikan antara pengalaman. Ya. Dan di hujung sana kita ada perunding psikiatri Universiti Malaya, merupakan seorang pakar, iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Muslim Ahmad Sahari. Selamat datang, Doktor. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, Doktor, sebelum kita masuk pengalaman kan dengan Encik Firdaus sendiri, kita nak tahu dengan lebih mendalam mengenai tafsiran sebenar anxiety disorder. Kita sudah bercakap. Anxiety disorder ni memang dikategorikan di bawah penyakit-penyakit mental lah. Tetapi penyakit mental tu ada yang serius, ada yang tak serius, macam penyakit-penyakit lain. Jadi kalau dilihat penyakit anxiety ni, saya kategorikan peringkat pertengahan lah, bergantung pada setakat mana keseriusan pengalaman seseorang itu. Jadi taksiran secara biasa ni kita kata macam penyakit keresahan, kebimbangan, seperti yang dibagi masa pengenalan tadi. Tetapi semua ada kebimbangan dan keresahan pada satu masa kan. Tetapi kalau kita lihat diri kita, kalau kebimbangan keresahan kita tu sekejap, mungkin paling lama pun 1 jam ke macam tu, yang come and go ya, on and off lah. So itu kebimbangan biasa. Sebab kalau tak ada kebimbangan pun pada perkara-perkara tertentu tak begitu normal kan. Tapi bila disebut penyakit keresahan ni ataupun anxiety disorder, dia dah lebih serius macam kata tadi, dia mengganggu fungsi seseorang. Dia ada banyak kategori. Contohnya yang boleh kita kata yang paling biasa macam fobia. Naik tempat tinggi, naik lift takut. Itu pun anxiety disorder. Ada yang takut darah, ada yang takut naik kapal terbang dan sebagainya. Jadi ini kita panggil spesifik fobia lah, fobia yang pada tempat-tempat tertentu. Selain daripada itu, yang biasa juga kita kata macam panic disorder. Tiba-tiba dia rasa resah, dia rasa dia nak mati. Tapi bila cek ECG, jantung semua normal. Itu penyakit panic disorder kita panggil. Maknanya serangan panik. Kemudian kita ada juga macam kita panggil generalized anxiety disorder. Ini agak biasa juga yang sampai ke hospital, yang mana orang tu akan komplain dia rasa sakit sana, sakit sini, badan dia tak spesifik. Kemudian dia juga mungkin mengalami macam ketegangan otot dan sampai begitu, rasa kram, rasa sakit perut, macam-macam simptom, dia tak spesifik. Jadi kalau lihat generalized anxiety disorder, dia banyak masalah fizikal tu sendiri. Maksudnya rasa macam badan sakit dan sebagainya. Rasa atau memang sakit pun? Dia orang tu merasa sakit yang betul. Tetapi bila diselidiki, semua normal. Ambil darah, semua normal. Dia rasa rasa sakit. Rasa sakit macam nak pergi bilik air banyak kali, kata masa untuk sehari 2 hari. Jadi bila diperiksa kencing ada kuman, tak ada kuman. Ataupun dia rasa sakit dada, tapi bila buat pemeriksaan ECG normal. Jadi itu generalized anxiety lah kita panggil. Dan ada satu juga yang biasa juga, kita panggil social anxiety disorder. Ini kalau social anxiety, cakap depan public ramai-ramai, kita rasa nervous, kita lari daripada tempat tu, kita berpeluh-peluh. Jadi takut. Sampai orang takut, dia rasa takut nak berinteraksi dengan ni. Jadi kalau dia kerja sebagai manager, dia akan mengelak daripada membuat public talk dan sebagainya. Dan satu lagi yang paling penting, saya rasa saya tak boleh tinggal untuk bercakap di sini, macam kita panggil agorafobia. Itu pergi tempat-tempat, ke supermarket contohnya, pergi ke tempat tertutup pun dia rasa dia macam apa akan jadi. Dia rasa akan takut nak masuk tu. Jadi kalau masuk dia tak tahu macam mana nak keluar. Jadi kalau seseorang tu ada penyakit ni, mungkin dia kata dia duduk rumah, inilah
dia suruh orang lain pergi. Kalau ada suami dia pergilah. Sebab seperti saya sebut, suami dia penyakit fobia ataupun anxiety ni sebenarnya kalau ikut statistik lebih ramai wanita berbanding lelaki. Jadi Kejap lagi kita nak tanya dengan doktor kan. itu contoh-contoh saya bagi pintas lalu lah tadi. Betul. Baik, itu dia mengenai anxiety disorder. Dan walau bagaimanapun, kita ingin mempelawak anda semua, para penonton, untuk menghubungi kami di 0322602412 jika anda sendiri adalah mungkin anak ke atau sesiapa kenalan ke pesakit anxiety disorder yang ingin berkongsi pengalaman dengan kami ataupun ada persoalan yang ingin ditanyakan dengan pakar kita, insya-Allah. Baik, sekarang Cik Muhammad Firdaus boleh ceritakan sedikit. Katanya sebelum ini adalah pesakit anxiety disorder. Boleh saya kirakan sebagai pesakit ya? Pesakit, ya. Baik. Bagaimana situasinya dulu dan apa yang boleh katakan sekarang ni dah normal? Silakan. Macam yang Profesor Madia bagi tahu tadi, saya mula-mula kena masa saya tengah memandu lah. Okey. Memandu, tiba-tiba saya rasa macam peluh, jantung berdegup terlalu laju, rasa macam nak pedam. Jadi saya telefon member, bawa ke hospital, cek ECG semua normal. Okey, perut sakit semua ada lah. Tiba-tiba. Jadi pergi hospital cek, cakap asma apa semua. Tapi tak elok. Lepas tu saya ambil keputusan nak pergi jumpa sekretari lah. Pergi jumpa sekretari, dia cakap saya ada agorafobia tu lah. Dan saya memang setahun saya duduk dalam rumah, saya tak nak keluar langsung. Saya tak nak keluar. Kalau pergi kedai pun suruh adik ke apa ke, saya tak nak jumpa orang. Tak nak jumpa orang langsung. Adakah dekat mall saja ataupun dekat keluar pada rumah, Saya public keluar masyarakat, dekat jiran? setakat depan je. Lepak kedai minum ke semua tak ada. Dekat depan Memang rumah tak nak. saja. Dia akan rasa macam nak pitam. Baik, kita nak tahu dengan lebih lanjut lagi, tapi sementara itu kita beri laluan kepada pemanggil kita, insya-Allah bersama dengan Encik Wudud. Okey, insya-Allah daripada Selangor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, silakan. Saya kira ada perkongsian. Saya nak tanya saya stres. Oh, stres. Stres lah. Okey. Ya? Teruskan. Lepas tu adakah itu dikaitkan dengan sakit ni? Okey, adakah Bagaimana, pada situasi mana yang Encik selalu rasa stres atau tertekan tu, dan berapa lama setiap kali jadi stres tu berlaku? Situasi macam mana tu? Dia tak lama lah, kejap je, macam pagi kan. Lepas tu tengah hari hilang. Okey, perasaan tu tekanan yang macam mana? Yang terlampau teruk ke? Tak biasa je, tapi stres lah. Stres lah. Ada sesuatu penyebab dia ke? Ada penyebab ke, Tuan? Penyebab dia macam fikiran tu macam berterlalu jugalah. fikiran tu berterlalu. Ya. Jadi boleh dikatakan hampir setiap pagi lah akan ada melalui perasaan stres ini ya. Ya. Alright, okey, terima kasih. Kita dengarkan penjelasan insya-Allah daripada pakar. Baik, silakan. Menariklah daripada apa pengalaman dilalui oleh pemanggil tadi. Dan kalau dilihat, saya rasa apa tu tekan punca dia tidak begitu pasti. Biasanya kalau dalam konteks ni saya mungkin kena dapat lebih lanjut untuk lebih apa orang kata mengesahkanlah tetapi apa yang kita dengar tadi bunyi macam panik lah, dia mudah dapat risau. Tetapi panic disorder ni memang kadang-kadang tak ada sebab apa-apa. Dia macam tiba-tiba je dia jadi, macam dia tengah memandu tadi, dia jadi macam dia datang dan kemudian bergantung. Kadang 10 minit, kadang setengah jam, dia hilang sendiri perasaan itu, gemuruh itu. Tapi maksudnya perasaan tu dia boleh datang semula? Boleh. Dan pada peringkat mula mungkin dia datang sekali, dua kali, seminggu kata-kata. Tetapi lama-kelamaan kalau tak dapat rawatan secara agresif, dia akan lebih teruk dan kadang-kadang ada sampai 3-4 kali dalam sehari pun boleh jadi kalau dalam keadaan yang teruk. Jadi bermakna anxiety disorder ini adalah bukannya satu kita kira sebagai disorder yang dari pada lahir ataupun memang ada dalam diri. Ianya boleh berlaku di usia berapa pun. Betul. Bukanlah masa daripada umur 6 tahun ke 5 tahun penyakit ini dikenal pasti, tetapi boleh berlaku seawal begitu. Macam peringkat sekolah pun yang kalau orang yang panik ataupun dia rasa dia risau, dia kanak-kanak ataupun remaja tu mungkin kita nampak macam kita panggil school refusal, tak nak pergi sekolah dan sebagainya. Itu kalau peringkat awal. Tetapi kalau dilihat majoriti penyakit anxiety ni dia jadi pada
akhir remaja atau awal dewasa lah, 20-an macam tu dia start jadi cinta. Dan biasanya kombinasi dia antara lain adalah personality. So orang tu memang daripada pemalu contohnya masa dia kecil, ataupun dia melalui satu sejarah kehidupan yang pahit, yang sukar, pengalaman dan sebagainya, yang berkenaan hubungan ibu bapa, kita panggil bonding dan sebagainya, parenting semua tu. Jadi itu semua bersangkut paut. Dan selain daripada itu, faktor genetik juga mungkin ada kena-mena. Jadi kalau ada saudara yang kena, ibu bapa ke dan sebagainya, peluang kebarangkaliannya lebih tinggi jika ada ahli keluarga yang jadi dia macam kombinasi lah. Okey, kalau Firdaus sendiri tadi kata takut nak keluar rumah, takut nak pergi jumpa orang, takut nak pergi mall. Sebelum ni memang tak ada masalah di sudut itu? Atau dari kecil memang seorang pemalu? Sebelum ni saya nak cakap, saya memang aktif lah, periang apa semua lah. Dia selepas tiba-tiba tu dia macam mengubah hidup saya. Tiba-tiba saya jadi pemalu, duduk rumah. Memang bukan pemalu lah, tak nak keluar rumah, tak nak jumpa orang. Berapa lama bersua dengan orang lah? Dalam setahun jugalah. Saya kena 2014. Okey. Jadi apa lagi situasi bila duduk dalam rumah bergantung harap pada orang lain untuk keluar beri keperluan? Okey, cuma saya macam nak baring je. Tak nak, bila ada macam sakit perut sikit, mula cakap nak mati. Tak apa laju, rasa macam nak mati lah aku ni. Macam Dari segi halusinasi ada? Halusinasi tak ada cakap apa, cuma fikiran tu fikir nak mati ke, sakit, kanser ke aku ni, jantung macam tu lah. Oh, dia lebih kepada berdebah lah. Berdebah dan fikir yang bukan-bukan. Tak ada, tapi tak adalah sampai yang orang cakap kategori gila tak. Dia cuma cemas yang terlampau memikir. Benda yang tak perlu fikir sebenarnya, cuma bila jadi macam tu kita fikir bukan-bukan. Okey. Jadi kita nak tahu adanya bunga-bunga jambakan bunga, jambangan bunga ini di depan kita ni juga dikatakan sebagai terapi yang Encik Firdaus dah lakukan. Boleh kongsikan dengan kami? Okay, selepas saya sebelum ni saya bekerja sebagai kaki tangan kerajaan lah. Baik. Jadi saya ambil keputusan untuk berhenti pada bulan 7 tahun lepas. Sebab saya rasa saya nak pergi kerja pun susah, jadi saya mengganggu organisasi. Jadi saya ambil keputusan untuk berhenti lah. Jadi dah berhenti, saya rasa takkan nak duduk kat rumah je dah. Dah okey kan, dah okey sikit. Saya cakap saya ambil patung lah. Lagi pun patung ni, saya minat patung juga. Mula-mula saya suka-suka je jual-jual, tapi bila orang ramai tengok budak walaupun tak berhenti, dia tunjuk-tunjuk, dia senyum apa semua, saya jadi dia happy. Jadi saya macam tenang, seronok tengok orang datang beli. Macam tu lah. Maksudnya dengan penjualan teddy bear bunga-bunga ini menyebabkan Firdaus sendiri dah menjadi kembali normal ataupun dapatkan rawatan daripada doktor dulu? Dia juga dapatkan rawatan lah. Dengan perubatan Islam pun buat jugalah. Dengan Ustaz Zainuddin daripada Shah Alam. Macam tu lah. Baik, doktor, kita nak tahulah apa the worst case scenario that might happen. Apa situasinya jika tidak diberi sebarang terapi, rawatan untuk penyakit anxiety disorder ini? Bukan apa, kadang sampai ke tahap gila ke? Kan kita rasa kita normal lah, biasa lah ni, rasa macam ni, tapi dia biar. Sebab penyakit anxiety tadi, kerisauan, keresahan ni bukan saya katakan kategori yang paling serius kalau berbanding dengan banyak penyakit psikiatri tadi, macam halusinasi tadi, mungkin kategori dia dah jatuh kepada bahagian lain lah. Jadi kalau kerisauan ni banyak orang mengalami ni sebenarnya, cuma yang pergi ke hadapan kurang, yang berjumpa rapat rawatan, sebab dia kata dia boleh kontrol, dia memang kalau sikit-sikit boleh kontrol, tapi lama kelamaan dibimbangi kalau kita biarkan penyakit ni berterusan, dia mungkin boleh menyebabkan kita murung ke depression, kemurungan, dan bila ada kemurungan lagi susah. Dan the worst scenario contohnya macam seorang tu ada satu pada simptom dia mungkin tidur susah malam ataupun tidur banyak terganggu, jadi dia tidur terganggu, kemudian dia risau, tidur lebih terganggu pada berikutnya. Jadi lama kelamaan penyakit itu akan menggangui seseorang sehingga mungkin pada esok paginya dia rasa letih, tak nak pergi kerja, hilang motivasi, tak nak jumpa dengan orang. Akhirnya mungkin ambil dia, kalau kata negative side lah, terus berhenti kerja tanpa membuat persediaan dan sebagainya. Jadi social impairment tu satu daripada saya rasa yang paling penting akibat daripada penyakit ni kalau tidak dirawat. Dan seperti penyakit-penyakit yang lain juga masuk dalam penyakit psikiatri ni. Psikiatri dia boleh menyebabkan macam fikir diri ni dah tak berguna, rasa menyendiri, rasa nak kerja pun aku tak boleh, nak berfungsi untuk keluarga pun tak boleh. Jadi kita rasa diri kita hilang
nilai kita, perasaan kita itu Hilang kalau kita fokus. dapat hilang fokus, boleh rasa macam mau bahayakan diri sendiri, nak bunuh diri. Sampai cedera Itu diri yang sendiri, paling itu yang paling risau. itu paling serius. yes. Itu indeks kepada kebanyakan penyakit psikiatri, termasuk penyakit kerisauan kalau tidak dirawat. Okey, kejap lagi saya berminat untuk bertanya dengan doktor sebelum kita berhenti berehat mengenai adakah kalau kita sering mungkin bergaduh ataupun selisih faham dengan suami ke dengan isteri ke kat rumah kan, ataupun stres di tempat kerja, kalau dibiarkan adakah ia membawa kepada faktor kemurungan ini atau ketakutan ini? Selepas ini kita berhenti berehat dulu, kembali lagi sekejap saja lagi. Mungkin kita disorder ini adalah satu perkara yang tak boleh kita nak pandang remeh. Mungkin kita dah ada simptom-simptom awalnya, jadi jangan pandang remeh. Kita cepat-cepat buat diagnose lah, orang kata, supaya kita dapat tahu adakah kita ada anxiety disorder. Dan anda juga boleh hubungi kami di talian 0322602412 untuk bertanyakan soalan ataupun berkongsi pengalaman anda sendiri. Macam saya tadi, saya sempat sebelum berehat saya tanya dengan doktor, adakah kalau kita selalu bergaduh ataupun selalu miscommunication dengan partner kita, pasangan suami isteri, yang mana seorang tu introvert yang suka memendam, orang buat salah, orang buat buruk pun kita pendam, orang buat cara kita pun pendam, bergaduh, kita rasa marah pun kita pendam, kita tak luahkan, itu penyumbang utama untuk terkena masalah ini, doktor? Ya, kalau seorang itu introvert, tidak berkongsi permasalahan, tekanan, ataupun kadang-kadang sebab ego dia kata dia tak mau cerita, biasa lelaki lah macam tu kan. Jadi kalau terlalu banyak perkara yang sikit-sikit ini tadi, dia akhirnya selepas awal dewasa contohnya, dia ada masalah tempat kerja atau pada masa itu dia masuk universiti, dia kena belajar dan menghadapi stres yang memang bukan sikit lah kiranya kan, nak study, nak belajar, ataupun masalah kewangan. Masa itulah penyakit macam anxiety ni, keresahan ni dia attack. Jadi selain daripada itu, memang faktor kalau ahli keluarga yang ada penyakit itu sendiri mendedahkan juga. Jadi ini yang biasa kita lihatlah. Maknanya kalau dilihat faktor penyumbang tadi pelbagai, dari segi biologi dia kata bahan kimia dalam otak kurang keseimbangan, mungkin sebab lahir dah ada, sebab itu jadi pemalu, sebab itu dia jadi cepat nervous, sebab itu dia jadi seorang yang perfectionist. Kalau perfectionist contohnya dia tak dapat melengkapkan apa yang dia nak pun, dia berjadi macam itu jadinya kan. Jadi kebanyakannya saya kena cakap mungkin 90% perfectionist tu tak ada apa-apa, tapi yang 10% yang perfectionist tadi, yang ada sejarah ahli keluarga, yang mungkin ada bahan kimia dalam otak serotonin dia tu kurang seimbang, dia jadilah anxiety ni kalau dia ada problem. Jadi anxiety pula, anxiety yang mana satu yang saya cakap tadi, pelbagai bentuk anxiety boleh jadi. Okey. Dan seperti yang doktor katakan tadi, memang lebih cenderung kepada pihak perempuan ataupun kaum wanita untuk terkena anxiety disorder ni. So kita rasa kena check balik diri kita. Ada tak heart pounding ke, ada di bawah peluh ke kan? Tengah masak tiba berdebar. Kan kita tak tahu. Okey. Adik, baik Encik Firdaus, tadi ada dikongsikan ada juga melalui sesi terapi bersama dengan pakar psikiatri. Jadi apakah bentuk rawatan atau terapi yang telah Encik Firdaus lalui? Saya ada masuk macam stress management, dia ajar cara kita nak menguruskan stres, cara kita bernafas dan cara berkombat jugalah. Contoh stress management macam mana? Contoh stress management, Ingat dia tak? sebab dah sihat ni dia lupa pula kan. Dia kita cara cuba luahkan perasaan kita. Kalau macam katalah kita tak suka dengan profesor, saya keluar, saya cerita dengan bini saya, macam itulah. Okey. Dia jangan terlampau memendam. Masa Firdaus terkena masalah ni, anxiety disorder, memang dalam keadaan sedar lah? Atau pelik dengan diri sendiri? Kenapa aku macam ni? Kenapa aku tak Sebelum saya kena yang tu, saya dah kena sekali dah malam tu, tapi dia cakap penat sangat kot, itu je. Tak ada apa-apa kot ni. Tak ada apa-apa kot, penat sangat. Minum air okey. Yang kali kedua tu yang jadi memang betul-betul sampai blackout. Memang saya nak pitam. Tapi sebelum tu tak ada stres ke apa, masalah dengan keluarga ke? Stres. Macam saya dulu travel ulang-alik, apa semua kerja, apa semua penat. Memang keluar pagi, pukul 6 pagi, pukul 8 malam, 10 malam baru sampai rumah balik kan. Memang balik untuk tidur saja. Makan pun tak terjaga. Stres juga boleh menjadi punca kepada anxiety disorder ini. Baik, saya juga percaya ada juga pesakit-pesakit anxiety disorder ini doktor, yang sebenarnya ambil
jalan mudah untuk ambil ubat penenang. Sebab dia heart pounding, dia tiba-tiba nervous, dia tiba gabran dan sebagainya, menggelabah. Jadi dia ambil ubat penenang tu sebagai inisiatif sendiri. Pendapat dan komen Itu soalan yang paling bagus, memang saya rasa perlu diberitahu di sini, dihebahkan sebab banyak yang salah anggap penyakit psikiatri, kemurungan dan termasuklah penyakit kerisauan, anxiety ni kita kata tak payah jumpa perawat lah, apa-apa doktor biasa pun patut kena pergi jumpa, sebab dibimbangi kalau kita tak jumpa kita akan merawat cara sendiri dan mungkin metod atau kaedah yang kita gunakan tidak betul. Dan yang paling dibimbangi ubat penenang, contohnya ubat penenang ada peranan. Contohnya dalam penyakit anxiety memang biasa kita lihat dan kita juga bahagi, tetapi dalam jangka masa yang singkat, konteks yang sikit dan singkat dan minimum mungkin 2 minggu macam itu. Tetapi ada satu ubat yang lebih penting lagi, sebab ubat tu seolah-olah menangani masalah anxiety itu secara keseluruhannya. Jadi kita panggil istilah dia antidepressant. Yang tadi saya cakap serotonin tak seimbang, ubat tu yang lebih penting. Jadi ubat ni InsyaAllah kalau diambil, saya lihat pesakit saya kalau di peringkat awal dan baru nak jadi sikit ke, dia akan balik seperti normal dan tak ada masalah. Saya banyak yang orang kata pesakit saya daripada high profession lah, yang pegawai dan sebagainya, mereka sihat dan tak siapa pun perasan penyakit ini. Tetapi kalau diambil ubat penenang, dibimbangi akan jadi pergantungan, macam ketagihan pada ubat tu. Dan saya ada kes contohnya, mula-mula dia ambil 1-2 biji sahaja, tetapi selepas dalam masa setahun dia tak jumpa dengan psikiatris langsung. Dia beli ubat daripada mana-mana yang dia boleh beli dan dia perlu sampai 20 biji satu hari ubat penenang. Dan kalau saya ambil atau kita yang tak pernah ambil, kita dah mati dah 10 kali dah kalau ambil 20 biji itu. Pak Doktor, seeloknya untuk mendapat rawatan awal ataupun supaya kita mengelakkan daripada masalah ini berlaku dalam diri kita, apa sepatutnya kita buat? Satu, saya tahu stress management. Yang lain selebihnya? Kemudian kita tahu limit kita lah, di mana tahap kita. Contohnya lain orang lain ability, capacity, mental dan fizikal. Sebab kadang-kadang macam fizikal tadi, bawa kereta sepanjang jalan hari-hari, sepanjang hari bawa kereta saja, penat. Dan kalau memang ada masalah tu akumulatif, memang dia boleh trigger pada masa itu. Dan selain daripada itu, elakkan rawatan sendiri ataupun menenangkan dengan guna kaedah-kaedah yang tidak pastilah, terutama ambil minum kopi banyak. Ada orang kata minum kafein lagi banyak, tapi sebenarnya kafein itu menyebabkan penyakit trigger lagi masalah itu. Dan pandai-pandailah berkongsi dengan mereka yang boleh diharapkan. Sebab kadang-kadang orang zaman sekarang social media ada tempat perkongsian, di mana kadang-kadang masalah sikit jadi lagi teruk. Jadi ini antara yang saya rasa mesej penting lah untuk menangani masalah ini. Baik, Encik Firdaus, kita alu-alukan mungkin ada sedikit nasihat nak diberikan kepada mereka yang mungkin mereka rasa ada kot anxiety disorder. Kena pergi rawatan, anda sibuk pergi jumpa psikiatris. Silakan. Saya pun memang ada join, kami ada buat grup lah dalam Facebook. Dia ADMC lah nama grup tu, Anxiety Disorder Malaysia, lebih kurang lah. Dalam tu kebanyakan yang meluahkan sakit ni, kebanyakan orang yang rapat dengan mereka ni tak faham. Contohnya ayah ke, family ke, suami atau isteri tak faham penyakit mereka ni. Dia ingat mereka ni mengada-ngada, tapi sebenarnya itulah yang dialami oleh pesakit disorder, anxiety disorder. Dan orang yang anxiety disorder ni bukan gila lah. Ramai orang yang gila lah. Tapi pastinya kalau dah rasa something wrong is with your body, pergi jumpa. Pergi jumpa, betul. Terus buat ni aduan. Baik, insyaAllah. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Muhammad Firdaus, Muhammad Badrul Samaluddin dan juga Profesor Madya Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari. Terima kasihlah kerana sudi dan juga kepada Encik Firdaus juga kerana sudi berkongsi pengalaman Encik Firdaus sendiri. Alhamdulillah kita pun dah sampai ke